Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Nadia binti Ismail. Hari ini kami akan membentangkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan yang semakin dilupakan. Nama saya Nurul Ashiki binti Muhammad Ali. Saya Nurhuda binti Jamal. Nama saya Sayyidatina Umi Kalthum binti Said Omar. Yang pertama ialah definisi bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Bahasa menjadi ciri identiti satu bangsa kerana melalui bahasa orang dapat mengidentifikasikan kelompok masyarakat. Bahasa ialah sekumpulan bunyi yang diucapkan oleh seseorang penutur. Bahasa juga merupakan alat yang menghubungkan dan menyampaikan sesuatu kerana bahasa adalah sebagai fenomena sosial yang menghubungkan antara individu atau kumpulan. Istilah Melayu merujuk kepada suku bangsa yang berbahasa Melayu. Bahasa Malaysia pula merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Melayu di Malaysia. Pengertian Melayu di Malaysia ialah penduduk yang menganut agama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan cara hidup Melayu. Sejarah bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa antarabangsa yang luas digunakan di Asia Tenggara sejak zaman Empayar Sriwijaya. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca dalam perdagangan dan perhubungan antarabangsa. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa rasmi dan bahasa persuratan bagi pusat pemerintahan. Ini dibuktikan dengan penemuan hasil karya batu bersurat Terengganu dan syair berbahasa Melayu yang terukir pada batu bersurat Aceh. Bukti seterusnya, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka ditulis dalam bahasa Melayu yang menjadi bahasa perundangan. Baiklah, hari ini saya akan membincangkan berkaitan isu pandangan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Sebenarnya jika dianalisis secara mendalam, kurangnya keyakinan terhadap bahasa kebangsaan mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan pengaruh penjajahan British sebelum merdeka. Pada masa itu, mereka berpendapat bahawa hanya dengan mengetahui dan mempunyai kemahiran bahasa Inggeris barulah seorang akan mendapat jawatan yang baik dalam pekerjaan, berpeluang meneruskan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dan dihormati masyarakat. Justru itu, sudah tentulah masyarakat berlumba-lumba untuk mempelajari bahasa Inggeris dan secara tidak langsung telah mempengaruhi mentaliti masyarakat yang memandang tinggi keupayaan bahasa tersebut. Tambahan pula, keadaan ini mendapat galakan daripada penjajah British yang sentiasa mahu mengekalkan kekuasaan mereka ke atas penduduk di tanah Melayu. Selain itu, jika dilihat pada pandangan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan pada zaman sekarang, ianya sudah semakin bertambah baik. Ini kerana sudah ramai rakyat Malaysia yang mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Ini dapat dilihat dalam pertandingan forum-forum remaja zaman sekarang yang menggunakan kosakata bahasa Melayu yang indah dan berpuisi di dalam pertandingan antarabangsa. Ini juga salah satu asbab bahasa Melayu semakin dipandang dan dikenali ramai tidak mengira kaum dan bangsa. Dari segi sektor pekerjaan pula, sudah banyak syarikat-syarikat di dalam Malaysia yang mengutamakan penguasaan lancar bahasa Melayu dalam pertuturan seharian. Dan akhir sekali, dari segi pendidikan, penguasaan bahasa Melayu turut diwajibkan bagi seorang pelajar untuk melepasi sijil pendidikan Malaysia iaitu SPM. Bahasa Melayu dipilih dan diselaraskan untuk dijadikan subjek wajib lulus bagi setiap pelajar di sekolah. Ini turut memberi impak positif di dalam kalangan masyarakat Malaysia kerana pelajar akan lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai grade lulus di dalam sijil pencapaian mereka. Seterusnya, jika kita lihat pada punca-punca bahasa Malaysia semakin dilupakan, pertama ialah perspektif masyarakat di negara ini, terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu, apabila ramai yang bertanggapan bahawa bahasa Melayu merupakan perkara yang terlalu remeh untuk dipelajari. Selain itu, generasi muda pula mula berfikiran bahawa perkataan baku dalam bahasa Melayu itu kolot, dan ada juga remaja yang tidak boleh bertutur dengan betul dalam bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Melayu. Malah mereka lebih rela menggunakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa kedua dan bahasa penjajah iaitu bahasa Inggeris sebagai bahasa peruntara utama. Seterusnya, sikap ibu bapa yang mempunyai pandangan bahawa bahasa Melayu itu tidak penting kerana mereka sendiri sudah dilahirkan Melayu dan sudah berbahasa Melayu. Selain itu, jika diperhatikan, bukan semua rakyat yang berwarga negara Malaysia yang tahu dan mahu bertutur dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu semakin kurang digunakan terutama dalam masyarakat Melayu sendiri yang lebih mengagung-agungkan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bagi masyarakat bukan Melayu pula, mereka lebih mementingkan bahasa ibunda mereka. Rata-rata hari ini, jika kita lihat, masyarakat berpuak-puak kerana perbezaan bahasa dan warna kulit. Sentimen perkauman tidak sepatutnya wujud kerana kita semua bernaung di bawah satu payung yang sama dengan individu yang lain. Selain itu, jika diteliti dalam sesuatu bidang, sebagai contoh bidang kejuruteraan, mungkin bahasa Melayu kurang sesuai diaplikasikan kerana bidang itu mempunyai terma-terma yang mungkin tidak terdapat dalam kosakata bahasa Melayu. Di sebalik pertambahan kosakata, ada juga kata-kata yang seakan-akan mempersendakan bahasa Melayu. Sebagai contoh, istilah global yang baru diilhamkan yang merupakan gabungan global dan lokal. Bahasa Melayu seakan-akan menjadi sesuatu yang dipersendakan kerana perkataan boleh digabungkan secara suka hati. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka khususnya perlu memainkan peranan yang diamanahkan dengan melakukan
bukan tugas mereka, bukan membiarkan bahasa kebangsaan menjadi suatu perkara yang boleh digabungkan atau diubah dengan sewenang-wenangnya. Terdapat dua cabaran dalam mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang pertama, bahasa Inggeris. Yang kedua, sikap kurang tegas para pemimpin. Bahasa Inggeris dianggap sebagai cabaran kerana penguasaan bahasa Inggeris yang kuat dapat menyediakan seseorang pelajar yang dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Oleh itu, bahasa Melayu dianggap tidak penting dalam golongan pelajar. Kedua, bahasa Inggeris digunakan dalam komunikasi antara golongan kelas atasan dan golongan kelas menengah bagi orang bukan Melayu. Dan bahasa Melayu hanya digunakan sekiranya ada orang Melayu dalam proses komunikasi tersebut. Cabaran seterusnya adalah sikap kurang tegas para pemimpin. Pegawai-pegawai pentadbiran enggan menggunakan bahasa Melayu dalam urusan surat menyurat dengan alasan murahan seperti tiada kerani Melayu. Hal ini sebenarnya mereka khawatir akan bahasa Melayu akan menjadi penghalang terhadap perkembangan peringkat pentadbiran kerajaan. Terdapat beberapa kepentingan bahasa Melayu dalam pendidikan. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kedua, bahasa Melayu telah dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah rendah dan menengah. Ketiga, perkembangan sekolah Melayu semakin bertambah. Keempat, penggunaan bahasa Melayu dalam peperiksaan. Kelima, penggunaan bahasa Melayu di dalam latihan perguruan. Seterusnya, kepentingan bahasa dalam komunikasi atau perdagangan. Antara kepentingan bahasa dalam komunikasi dan perdagangan yang utama ialah bahasa dijadikan sebagai elemen penting dalam kehidupan. Hal ini kerana manusia menggunakan bahasa sebagai medium komunikasi dalam kehidupan. Sebagai contoh, di Malaysia terdiri daripada pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Bangsa Melayu kebanyakan menggunakan bahasa Malaysia untuk berkomunikasi sesama mereka dalam kehidupan seharian. Selain itu, bahasa penting dalam perniagaan atau perdagangan sebagai alat perantaraan kerana bahasa memudahkan seseorang untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Sebagai contoh, Melaka pernah menjadi saksi bahawa bahasa Malaysia dijadikan bahasa perantaraan atau lingua franca. Di samping itu, bahasa penting kerana dapat dijadikan satu identiti sesebuah negara. Hal ini kerana sesebuah masyarakat yang menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam komunikasi seharian mereka dapat melambangkan budi dan sikap sesebuah bangsa tersebut. Kesan bahasa Melayu semakin dilupakan. Masalah utama yang timbul apabila bahasa Melayu semakin dipinggirkan ialah perubahan perspektif masyarakat di negara itu sendiri, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu, apabila ramai yang beranggapan bahawa mempelajari bahasa Melayu itu perkara yang terlalu remeh. Selain itu, apabila bahasa Malaysia semakin dilupakan, bahasa ini akan dijadikan bahasa kedua, ketiga atau tidak sekali akan digunakan dalam komunikasi dan perhubungan. Hal ini tidak boleh dinafikan, terutamanya dalam golongan kanak-kanak dan remaja pada era globalisasi hari ini. Kebanyakan mereka lebih cenderung menggunakan bahasa Inggeris apabila merakam video atau dijadikan sebagai salikata. Seterusnya, generasi akan datang kurang pengetahuan tentang bahasa Malaysia. Bahkan, buku-buku bahasa Malaysia semakin sukar didapati di kedai-kedai buku. Sebagai contoh, untuk kemasukan universiti atau pekerjaan, temuduga akan diadakan dengan menggunakan bahasa Inggeris. Hal ini menyebabkan masyarakat berfikir bahawa bahasa Inggeris lebih penting dan mereka perlu mempelajarinya lebih daripada bahasa Melayu. Seterusnya kita lihat pula kedudukan bahasa Melayu di seantero dunia. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diwujudkan dengan beberapa aspek kriteria yang tertentu. Salah satu daripadanya ialah melalui bilangan penuturnya. Jika dikaji pada tahun 1995, 3.4% daripada 5,700 juta orang penduduk dunia, terdapat 195 juta daripadanya menutur dalam bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan bahawa penguasaan bahasa ini telah dikuasai oleh masyarakat pada zaman dahulu lagi. Selain itu juga, terdapat universiti-universiti di negara timur seperti Universiti Amur, Universiti Moskow menawarkan pembelajaran subjek bahasa Melayu ini. Kriteria seterusnya yang mengangkat bahasa ini sebagai bahasa dunia ialah melalui penggunaan bahasa ini sebagai bahasa rasmi negara luar seperti Brunei, Singapura dan Indonesia.
Sementara itu, kita lihat pula langkah-langkah untuk mengekalkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu kini semakin tercabar apabila terdapat sesetengah pihak yang memandang remeh kedudukan bahasa ini sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantara. Oleh itu, pelbagai inisiatif perlu dilaksanakan untuk mengekalkan bahasa ini sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Antara inisiatif yang boleh diaplikasi ialah dengan cara mengatasi masalah tanggapan negatif terhadap kewibawaan dan keupayaan bahasa ini sebagai bahasa pengantara untuk sains, teknologi dan pendidikan melalui penganjuran kempen-kempen, seminar dan syarahan umum. Penganjuran program sebegini boleh dilakukan di peringkat antarabangsa maupun kebangsaan dengan melibatkan golongan terkemuka seperti ahli sains, Kementerian Pengajian Tinggi dan ahli perniagaan. Langkah seterusnya yang dapat dilaksanakan ialah dengan menjadikan bahasa ini sebagai bahasa utama untuk komunikasi dan penyampaian maklumat. Selain itu, langkah yang dapat dilakukan untuk mengekalkan bahasa ini sebagai bahasa kebangsaan ialah dengan memantapkan penguasaan literasi bahasa ini. Di samping itu, pihak media massa juga memainkan peranan yang penting. Salah satu pihak media massa iaitu media elektronik mampu untuk memartabatkan lagi penggunaan bahasa Melayu. Misalnya, syarikat televisyen Malaysia Berhad TV3 dan juga syarikat televisyen swasta yang lain disarankan untuk menambah jumlah terbitan rancangan terutamanya dalam bahasa Melayu bagi mendidik penonton untuk menggunakan bahasa ibunda dengan betul.